feel your love. I just wanna feel your love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So video kali ni kita nak masuk chapter 11 untuk FIM 430, which is tajuk dia adalah berkenaan dengan capital budgeting techniques. So kita akan go through yang penting-penting, sebabnya kalau ikutkan slide memang terlalu banyak. Slide boleh sampai 65 muka surat, so banyak sangat. So saya akan cover yang bahagian yang penting dululah. Okay, so capital budgeting teknik ni sebenarnya dia lebih kepada macam mana kita nak evaluate projek, ataupun jika kita ada sesebuah projek dalam syarikat kita nak jalankan, mungkin kita nak compare between projek mana yang bagus, and then adakah projek tu boleh dijalankan ke tak. So kita kena buat penilaian. So penilaian tu dia ada teknik dia. So ada beberapa teknik. So tugas ni senarai tugas capital budgeting lah. So project evaluation, potential difficulties, capital rationing, project monitoring, post completion audit. So kita mungkin kata akan go through yang pertama sahajalah. Okay, dan yang kedua lah kemungkinan yang tiga kat bawah tu rasanya dia tidak penting sangat lah buat masa sekarang. Okay, so project evaluation kita ada 4. Yang pertama kita ada payback period, yang kedua kita ada IRR, yang ketiga kita ada NPV, and then yang keempat kita ada profitability index. So kalau siapa-siapa yang pernah ambil diploma biasanya dia dah belajar lah benda ni. Okay, cuma untuk video kali ni kita akan incorporate penggunaan financial calculator lah. Sebab penggunaan financial calculator penting lah untuk corporate finance ni. Okay, so ada 4 keseluruhannya. Okay, so ini adalah contoh untuk kita calculate dia punya yang 4 benda tadi. Kita akan go through one by one, tapi kita tengok soalan dulu. Julie Miller is evaluating a new project for her firm Basket Wonders. She has determined that the after-tax cash flow for the project will be 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 and 7,000 respectively. Maknanya untuk projek ni, tahun pertama dia akan dapat 10,000, tahun kedua dia akan dapat 12,000, tahun ketiga dia akan dapat 15,000, 10,000 dan tahun kelima dia dapat 7,000. Okay, so ini adalah dia punya cash flow lah. Dia dapat every period tu kan, annually lah. Okay, tapi kalau dia nak jalankan projek ni hari ni, dia perlu keluarkan modal sebanyak RM40,000 ataupun dia panggil sebagai initial outlay lah. Okay, so initial outlay dia RM40,000. Okay, so projek ni untuk projek ni dicakap assume that it is independent of any other potential project that Basket Wonders may undertake. So dia tak bergantung lah. So projek ni dia independent lah, dia bebas. Atas syarikat nak reject ke nak accept tu tak ada berkait dengan projek-projek yang lain. Okay, so metod yang pertama kita akan tengok payback period. Okay, so untuk dapat gambaran yang lebih jelas biasanya kita buat timeline macam ni lah. Pada sekarang ni, sekarang kita akan keluarkan duit sebanyak 40,000 initial outlay kan. Tahun pertama kita dapat 10,000, tahun kedua dapat 12, 15, 10 dan 7. Okay, so ini timeline dia. Okay, PBP ni singkatan untuk payback period, is the period of time required for the cumulative expected cash flow from an investment project to equal the initial cash outflow. Okay, so payback period, teknik yang pertama ni, payback period ni, dia nak tahu bila kita akan dapat balik modal yang dikeluarkan di permulaan projek, which is kita keluarkan modal sebanyak 40,000. So bila kita akan dapat balik duit 40,000 ni? Tahun pertama baru dapat 10, tak sampai lagi 40 kan. Tahun kedua 12, so 10 tambah 12 22, tak sampai lagi 40. Okay, 22 tambah 15 37, tak sampai lagi 37 tambah 10 47, dah lebih dah. So tahun keempat ni jadi 47 kan. Okay, so 47 maknanya sudah melebihi kita punya initial outlay. So kita akan dapat balik 40,000 kita ni
di antara tahun ketiga hingga tahun keempat. Sebab tahun ketiga baru 37, tak sampai lagi. Tahun keempat lebih pula 47. So dia di antara tahun ketiga dan tahun keempat. So macam mana nak calculate dia? Okey, ni yang saya bagi tadi lah. Okey, so kita kena buat kumulatif dulu 10. Untuk tahun pertama dia kita kumulatif ni maksud dia terkumpul lah kan. Okey, 10 tambah 12 jadi 22. 22 tambah 15 jadi 37. 37 tambah 10 47. So biasanya dah melebihi kita punya initial outlay, tak perlu kira lah. Tahun yang kelima, ke-6, ke-7 tak perlu kira lah. Sebab kita stop sampai bila dia dah mula melebihi kita punya initial outlay. Okay, so caranya adalah okay, ambil tahun yang sebelum melebihi, which is sekarang 37 kan, tahun ketiga 37, tahun keempat 47, kita ambil tahun yang ketiga ni yang belum sampai lagi. Tahun keempat tak boleh lah sebab dah melebihi kan. Okay, ambil tahun ketiga, tak 3 kat depan, tambah. Okay, ambil nilai B, which is kita punya initial outlay 40, tolak dengan kita punya kumulatif tahun yang ketiga, which is 37, and then divided by ni cash flow tahun yang seterusnya, iaitu tahun yang keempat. So 3,000 bahagi dengan 10,000, K ni sebenarnya kan 3,000 bahagi 10,000, kita dapat 0.33, tambah dengan 3, kita akan dapat 3.33 years. Okay. Maknanya kita akan dapat balik kita punya initial outlay pada tahun 3.33 years. Lebih kurang 3 tahun 4 bulan macam tu lah kot. 3 tahun 4 bulan. Okay. So biasanya tak perlu convert into bulan lah. Kita ambil 3.33 years. Dah kira betul lah jawapan dia. Okay. Ni cara yang kedua. Saya tak prefer sangat sebab cara ni agak pening sikit lah. Tapi jawapan dia akan sama. Okay, macam mana kita nak terima? Adakah 3.33 tahun tu okay ke tak? So biasanya yang ni untuk payback period dia ada satu cut off timeline lah, which is the management of Basket Wonder has set a minimum PBP of 3.5 years. So syarikat Basket Wonder ni dia cakap dah, apa-apa projek tidak boleh melebihi 3.5 tahun dia punya payback period. So kalau jawapan kita 3.3, right? So maknanya tidak melebihi. So should we accept this project? Of course, right? Sebabnya dia less than 3.5 years. Kalau dah lebih daripada 3.5 years, tak boleh lah. Okay. So apa bagusnya payback period ni? Obviously yang bagus dia adalah senang untuk calculate lah. Easy to use and understand. Ramai orang mudah faham kan? Okay. Can be used as measure of liquidity. So kita boleh tengok kecairan. Kita kadang-kadang setengah-setengah orang tu dia nak tengok modal dia cepat ke tak datang balik kan. And then easier to forecast lah. Senang untuk forecast cepat. Okay. And then kelemahan dia yang paling ketara lah. Yang pertama, dia tidak consider time value of money. Okay. Sebab kita kira dia dalam bentuk tahun, tidak melibatkan cash flow, duit, pulangan duit apa semua kan. So dia tidak melibatkan time value of money. Yang pertama, does not consider cash flow beyond the payback period. Macam tadi tahun yang kelima kita dah tak consider lah. Dah sampai tahun keempat je kita calculate, right? So cash flow yang seterusnya tu kita tak diambil kira. So rugilah kan. Patut kita kena ambil kira jugalah duit-duit yang kita dapat selepas tu. And then cut off period is subjective. Macam tadi kan dia dah set 3.5 tahun. Yang ni subjektif. Macam mana kita nak tentukan 3.5? So yang ni tak ada calculation secara tu lah. Cuma dia subjektif lah. Dia tetapkan okay tak boleh 3.5 tahun kan. Okay. Yang seterusnya yang seterusnya adalah IRR, Internal Rate of Return. Kalau you belajar masa diploma dulu, IRR ni you kena buat, you panggil sebagai interpolation. Alright. Okay, so untuk FIM 430 ni kita tak buat interpolation, tapi cuma kita akan guna financial calculator lah. Mana financial calculator? Sekejap ni. Okay, kita standby financial calculator. Alright.
Okay, so apa itu IRR? IRR is the discount rate that equates the present value of the future net cash flow from an investment project with the project initial cash outflow. Okay, so sekarang kita nak kira IRR. IRR ni adalah internal rate of return. Kita nak kira percentage pulangan kita. Yang mana kita keluarkan modal sebanyak ni, 40,000 tadi, and then kita dapat cash flow sebanyak-sebanyak ni every year selama 5 tahun tadi kan. Okay, so sekarang kita nak kira berapa persen yang kita dapat. Berapa persen yang kita dapat. So yang ni calculation secara objektifnya macam ni lah. 40,000 sekarang 40,000 kita keluarkan modal 40,000. Tahun pertama kita dapat 10,000, tahun kedua dapat 12,000, 15, 10 dan 7. So persoalannya IRR kat sini ni berapa persen dia sebenarnya. Yang menyebabkan kita dapat 40,000. Okay, so ni kalau guna interpolation lah. Okay, so kita cari terus kepada IRR solution. Yang ni interpolation. Yang ni yang you belajar masa diploma dulu. Nak guna yang ni pun boleh, tak ada masalah. Cuma dia akan memakan masa yang panjang. Okay, nak kira yang ni, kena tengok table apa semua kan. Okay, so yang ni cara IRR menggunakan financial calculator. Okay, quickly and accurately. Tepat, lebih tepat berbanding dengan interpolation yang kita buat kan. Menggunakan financial calculator lebih tepat jawapan dia. Okay, so macam mana nak buat? Okay, so step 1, press CF. Ada CF tu. Okay, so dia akan keluar macam ni. And then press second, clear work. Okay, CF, second, clear work. Okay, dah kosong. Okay, first kita akan masukkan initial outlay dulu. Sebabnya dia CF kosong. CF kosong ni kalau ikut dalam timeline tu, masa equal to kosong lah. CF kosong CF kosong tu maksud dia masa sekarang, which is kita masukkan negatif 40, 000, tekan negatif bawah ni. Okay, biar jadi negatif 40,000, and then kita tekan enter, and then arrow down. Okay, C01 maknanya dia cash flow tahun yang pertama, which is 10,000. Enter, arrow down, and then keluar F. F ni maknanya frekuensi So sebabkan tahun depan tu dah bukan 10,000 kan, tahun yang kedua tu 12,000, so kita masuk 1. Frekuensi dia 1 sekali je terima 10,000. Enter, turun. CO2 tahun yang kedua kita dapat 12,000. Okay, enter, arrow down, frekuensi dia 1. Enter, arrow down, CO3 15,000. Enter, arrow down, frekuensi yang ketiga 1 juga. Enter, arrow down, cash flow tahun yang keempat 10,000. Enter, arrow down, frekuensi dia 1. Enter, arrow down, and then cash flow tahun yang kelima 7,000. Enter, arrow down, and then frekuensi dia 1. Enter, arrow down. Okay, kenapa arrow down tu banyak sangat? Okay, and then press IRR. Mana IRR? Okay, and then IRR, tekan CPT, compute. Okay, so dapat jawapan dia 11.47%. Sama So yang ni saya kalau disebabkan dia punya cash flow tu ada 5 tahun. Okay, so bila dah dapat jawapan tak akhir tu 11.47, saya pun dapat 11.47. Okay, so you need to calculate again
takutnya apa? Takutnya kita tersalah masuk data lah. Sebabnya kena tekan enter arrow down, tekan enter arrow down. So make sure you hati-hatilah. Alright. Okay. So 11.47% ni adalah tepat jawapan dia. Jawapan dia adalah tepat. Kalau interpolation mungkin dapat jawapan yang berbeza, 12.8 ke, yang tu tak tepat. Okay. So apa kelebihan dan kelemahan untuk IRR? Yang pertama, dia melibatkan time value of money lah. Dia punya kehebatan dia kan. So kita menggunakan financial calculator apa semua, dia melibatkan time value of money. Consider all cash flow, and then less subjective lah. Memang tepat calculation dia kan. Cuma kelemahan dia apa? Assume all cash flow reinvest at the IRR. Yang ni kita ada satu assumption, yang mana yang kita dapat at least 11.47 tu kita assume sama every year, 11.47 every year yang kita dapat. Sedangkan kalau ikut dunia nyata, dia every year IRR dia mungkin berbeza lah, tahun pertama lain, tahun kedua, tapi kita assume sama every year selama 5 tahun kan. Itu kelemahan. Yang kedua, difficulty with project rankings. So menggunakan IRR ni susah kita nak ranking projek mana lebih bagus dari projek mana. Sebabnya IRR mungkin berbeza untuk setiap projek, dan tahun pun mungkin berbeza IRR kan. So susah kita nak compare between projek. Okay, yang ketiga adalah net present value. This one is the most popular one lah, teknik yang paling popular, which is sering digunakan oleh semua syarikat lah, kan, untuk menilai projek. Okay, so net present value ni senang je konsep dia. Kita bawa nilai yang kita dapat, maknanya 10,000 tahun depan kita dapat, kita bawa nilai 10,000 tu ke masa sekarang. So 10,000 tu sekarang nilai dia berapa kan. So for example kat sini lah 10,000. Cuma tadi kita cari nilai yang 13% tu, 13% dia dah bagi, cuma kita kena calculate NPV. Okay. Okay, so cuma NPV ni kita assume kita bawa ke nilai dia ke masa sekarang, and then last kali kena tolak dengan initial outlay, modal yang kita keluarkan. Itu je konsep dia. Very easy. Kalau pakai table PVIF pun senang sebenarnya, boleh tengok table PVIF kan. And then hari ni kita nak fokus penggunaan financial calculator lah. Financial calculator. Okay, so macam mana nak kira? Macam tadi lah. Okay, tekan CF, tekan second, clear work. Make sure dia kena clear, tidak dia akan include sekali yang kita kira IRR tadi. Okay, masukkan CF kosong kan, negatif 40,000. Enter, arrow down. Cash flow yang pertama 10,000. Enter, arrow down. Frekuensi 1, enter, arrow down. CO2, enter, arrow down. 1, enter, arrow down. CO3 15,000. Enter, arrow down. Frekuensi 1. CO4 10,000. Enter, arrow down. Frekuensi 1. Enter, arrow down. CO5 7,000. Enter, arrow down. Frekuensi 1. Arrow down, and then kita tekan NPV, compute. NPV, nak masuk ke NPV, masukkan 13 untuk I, interest, enter, arrow down, and then NPV tu kita klik compute. So dapat 1,424 42 sen. Sama. Okay, jawapan dia sama. So follow je step ni, insyaAllah dapat jawapan dia. Kalau tak dapat juga masalahnya, kalau tak dapat juga jawapan dia, boleh tanya saya balik lah dalam grup WhatsApp kan. Okay, so okay, jawapan dia kat sini. Okay, jawapan dia adalah negatif 1,424 kan. Negatif net present value. Okay, so kalau kita kira cara menggunakan table PVIF, jawapan dia akan lagi sedikit lah sama macam IRR. Tadi kita dapat 1,424 kan. Jawapan ni sebenarnya lebih tepat berbanding dengan kalau kita guna table PVIF 1,428. Beza dalam RM3 lebih kan. Okay, so jawapan dia adalah negatif.
Okey. Kalau jawapan positif maknanya projek tu menguntungkan. Kalau dapat negatif maknanya projek tu merugikan. Okey. So sebenarnya projek ni belum lagi kita jalankan. Kita hanya calculate dulu. Sekarang ni kalau kita mau keluarkan modal 40,000 sekarang, cash flow kita akan dapat banyak ni, adakah menguntungkan ke tak? Okey. So maknanya kat sini kalau negatif maknanya merugikan lah. Kalau kita jalan juga projek ni, kita akan rugi. Alright? Okey. So kalau positif untung. Senang je konsep dia. Okay, so apa kelebihan dan kelemahan dia? Untuk strength dia, cash flow assume to be reinvest at the hurdle rate. Dia assume 13% tu sama every year lah. Okay, and then account for TVM, consider all cash flow. Okay, so dia melibatkan time value of money and then ambil kira semua cash flow yang ada dalam kita punya timeline. Okay, next is witness may not include managerial option embedded in the project. Yang ni tak ada apalah kot. Tapi kalau nak kirakan dalam banyak-banyak teknik kita buat tadi, payback period, IRR dengan NPV yang paling bagus lah. Kita ada satu lagi which is profitability index kan. Method yang keempat. Profitability index ni dia sama dengan NPV. Cumanya tadi kita tolak initial outlay by the end kan. Cuma kita tukar jadi bahagi initial outlay. Itu je. Itu je. So ambil jawapan NPV tadi and then bahagi dengan 40,000. So kita dapat 0.9643. Okay. So projek ni kalau dia more than one, dia akan consider as untung. Kalau less than one maknanya kita consider as rugi lah. So jawapan kita kat sini dapat 0.9, maknanya less than 1 kan. Less than 1 maknanya merugikan lah. Okay, so dia strength dia sama macam NPV. Kalau NPV jawapan dia positif, automatic profitability index jawapan dia 1 point something. Kalau NPV dapat negatif, automatic untuk profitability index kita dapat jawapan dia less than 1. Okay, so jawapan dia akan sama dengan NPV in term of untung ataupun rugi kan. Okay, allows comparison for different scale project. Okay, and then witness same as NPV, provide only relative profitability. Cuma dia punya keuntungan tu dalam bentuk indeks bukan dalam bentuk ringgit. Kalau NPV tu kita dapat tahu tu untung dalam bentuk ringgit. So NPV lebih better lah in term of calculate profitability tu kan. Okay, so ini adalah rumusan dia. Rumusan dia in term of payback period, project dia. Yang ni yang kita calculate Yang ni yang kita calculate. And then yang ni adalah comparison kita lah. So in term of IRR, NPV dengan PI dia tak bagus. So project ni perlu di reject lah. Even though payback period dia bagus kan, 3.3 rendah, cepat dapat modal balik kan, tapi sebenarnya dari sudut profitability dia rugi lah. Dia rugi. Okay, so ada projek yang dependent. Tadi kita discuss projek yang independent kan, maknanya dia tidak melibatkan projek-projek yang lain. Tapi ada projek yang independent, dia bergantung kepada projek lain. Kadang-kadang nak buat projek ni kena buat projek lain dulu kan. Dia ada kebergantungan. And then ada projek yang mutually exclusive. Kita kena pilih salah satu. Mutually exclusive ni maknanya kita kena pilih salah satu. Tak boleh terima kedua-dua projek. Okay. Okay, so ini masalah yang biasa berlaku berkenaan dengan calculation of capital budgeting. Betul lah, capital budgeting, which is yang pertama scale of investment. Kadang-kadang size pelaburan tu berbeza. Projek ni dengan projek ni kita tak boleh compare side by side sebab projek ni mungkin modal dia lebih besar kan, projek ni modal dia lebih kecil. So tak aci lah kalau kita compare side by side. And then kadang-kadang kita kena tengok cash flow pattern juga. Kadang-kadang projek ni cash flow dia cantik, setara every year. Ada cash flow yang ni dia bermula dengan kecil, lama-lama makin besar dia punya cash flow. So which one is better? So kalau kita nak compare side by side pun tak aci juga sebenarnya. Okay, and then yang ketiga adalah project life. Ada setengah projek tu dia mengambil masa 10 tahun. Ada projek ni mengambil masa 5 tahun je. So kalau kita nak compare side by side pun tak aci juga kan. Tak adil So tiga benda ni yang menyebabkan nak membandingkan di antara projek tu dia akan jadi bermasalah.
Okay, so itu saja daripada saya. Yang lain tak ada apa lah kot. Saya rasa tak ada apa yang lain. Okay, wabillahi taufiq wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.